Okey, so saya boleh katakan kita sering menghuraikan tentang ciri-ciri gangguan. Okey, simptom-simptom yang pesakit alami bila diganggu jin, ataupun tadi Ustaz Sinar menceritakan simptom-simptom bila terkena ain. So, bagaimana pula kalau simptom-simptom ataupun tanda bagi pesakit yang dah sembuh? Okey. So pesakit juga memerlukan indikator. Okey. Kalau sakit, kita ada indikator, tanda-tanda, simptom-simptom. Saya memang akan minta senarai list simptom-simptom yang dia alami daripada dahulu dan juga sekarang. So dia mimpi baby, mimpi ular, mimpi hantu tersentak tengah tidur, macam-macam lagi. Itu merupakan simptom-simptom yang terlibat dengan gangguan-gangguan. So bagaimana pula simptom-simptom kalau pesakit tu dah sembuh? Apa ciri-ciri bila pesakit tu dah sembuh? Dia mesti ada satu penanda aras yang menunjukkan diri kita ni sembuh. So kita akan boleh lihat dari beberapa aspek. So yang pertama sekali dari segi jasad dia. Okay, jasad pesakit tu. So kalau sebelum buat rawatan, badan pesakit rasa sakit-sakit, berat tubuh badan, berat rasa bahu. So selepas buat rawatan, maka insya-Allah badan dia akan semakin ringan. Sakit-sakit di badan dia akan semakin berkurangan atau terus hilang. Okey. So kebiasaannya sebelum ni pesakit akan rasa macam tubuh badan lemah dan lesu. So selepas rawatan dia akan rasa semakin kuat dan bersemangat. So ada juga banyak kes pandangan mata. Pandangan mata selepas selesai buat ruqyah semakin jelas. Okey, semakin jelas. Okey, biasanya juga aliran darah juga akan semakin lancar. Perkara yang paling banyak saya jumpa kesan kepada pesakit, selepas buat rawatan ruqyah, pesakit dapat tidur dengan lena. Okey, pesakit dah tak ada alami lagi mimpi-mimpi. Kalau dulu sebelum buat rawatan ruqyah, dia ada masalah mimpi-mimpi pelik, mimpi ular, mimpi bayi, mimpi baby, mimpi binatang dan sebagainya. So, selepas buat rawatan ruqyah, pesakit bebas daripada sebarang mimpi dan pesakit boleh tidur dengan lena sampai ke pagi. Malah ada satu kes tu, pesakit tu kata, "Ustaz, alhamdulillah Ustaz, selepas buat rawatan ruqyah, saya boleh tidur lena sampai pagi. Sedangkan saya dah lama tak boleh tidur lena sampai pagi," dia kata. Alhamdulillah. So ini satu nikmat bagi saya yang pesakit dapat semula selepas buat rawatan ruqyah. Indikator ketiga pula, tanda kita sembuh adalah dari segi kualiti ibadah kita. So kita lihat bagaimana perubahan kualiti ibadah kita sebelum buat rawatan ruqyah dan juga selepas buat rawatan ruqyah. So kebiasaannya pesakit selepas buat rawatan ruqyah akan bertambah khusyuk bila buat solat. Kalau sebelum buat rawatan, bila nak solat, dia sering was-was, sering lupa rakaat. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bila selepas buat rawatan ruqyah, dia boleh khusyuk solat. Ini satu nikmat lah. Okay? Dan juga dia akan rasa lebih bersemangat nak solat, lebih bersemangat nak baca Al-Quran. Kalau sebelum ni, bila nak solat je, dia rasa berat badan, tak ada semangat. Nak baca Al-Quran, baru je buka lembaran Al-Quran, baru je baca Bismillah, dah mula menguap, mula rasa mengantuk. So kebanyakannya kita nampak kat situ. Dan yang paling kita nampak jelas, bila kita sembuh, kita akan semakin dekat dengan majlis-majlis ilmu. Kita akan semakin dekat dengan masjid. Kita makin dekat dengan orang-orang yang baik, makin dekat dengan orang-orang yang berilmu. Malah kesan yang paling utama yang saya boleh katakan dari segi kualiti ibadah kita, kita semakin rajin beribadah, semakin rajin solat di awal waktu. Malah bila kita sembuh, kita semakin beramal dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Masya Allah, tabarakallah, sebelum buat rawatan ruqyah, kebanyakan pesakit langsung tidak kenal apa itu ruqyah, apa itu manzil, apa itu ayat ruqyah, apa itu amalan manzil, apa itu al-maksurat. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, disebabkan sakit itulah, maka pesakit semakin beramal dengan bacaan ayat-ayat ruqyah.
So cuba tanya peserta-peserta kelas yang masuk ke dalam kelas saya, ke dalam kursus saya. Kalau tak disebabkan sakit, takkan ada orang yang nak masuk belajar untuk merawat diri. Kalau tak disebabkan sakit, takkan ada orang nak belajar macam mana nak baca ayat ruqyah. Dan tak ada orang macam mana nak mengambil bacaan ayat ruqyah ni secara bertalaki dan sebagainya. So sebenarnya nikmat sakit ni lah yang mendekatkan kita kepada Allah. So sebab itulah saya selalu pesan, semasa sakit ni cuba kita cek kualiti kita, kualiti ibadah kita, kualiti bacaan Al-Quran kita. Dulu kita memang sangat malas baca Al-Quran, tapi disebabkan sakit, Masya Allah, tabarakallah, kita cuba istiqamah membaca 20 ayat ruqyah ni setiap hari sebab nak hancurkan jin. So alhamdulillah ayat ruqyah ni dia akan terus lekat dalam hati kita insya-Allah. Okey, faktor tanda-tanda simptom yang kedua pula dari segi perubahan bila dah buat rawatan ruqyah, tanda pesakit sembuh, perubahan positif terhadap tubuh badan dia lah. Kesihatan tubuh badan dia. Kalau sebelum ni ada pesakit yang ada masalah sakit yang tak dapat nak detect, demam yang berpanjangan ataupun batuk yang berpanjangan. So alhamdulillah selepas rawatan ruqyah badan dia semakin sihat, tubuh badan dia dah semakin pulih, dia dah pulih daripada demam. Kalau ada yang semasa sebelum datang buat rawatan ruqyah dia sakit perut yang melampau, memulas-mulas, dan alhamdulillah selepas buat rawatan ruqyah sakit perut dia dah hilang. Okey, dah tak ada lagi sakit-sakit. Ini adalah indikator kedua, tanda sembuh melalui faktor kesihatan. Okey, indikator keempat pula dari segi bila kita sembuh adalah melalui dari segi qalbu kita, hati kita. Bagaimana keadaan hati kita sebelum buat rawatan ruqyah dan sekarang ketika sudah sembuh. So kebiasaannya hati kita akan rasa semakin bertakwa, semakin beriman, semakin kasih akan Islam, semakin sayang akan Al-Quran. Okay? So biasanya kita akan semakin tenang sebab hidup kita sekarang ni bila dah sembuh ni, hidup kita insya-Allah akan sentiasa bersama dengan zikir-zikir, zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang. Pagi baca, petang baca surah ayat-ayat ruqyah, selepas solat maghrib baca ayat ruqyah. So ini akan membuatkan hati kita akan semakin tenang, dan biasanya kita akan boleh nampak kita punya pembawaan kita tenang, ketenangan kita tu. Kita dah tak lagi serabut lagi. Hati kita juga biasanya akan lebih lembut, lebih tenang dan terbuka terhadap masyarakat dan sebagainya. Dan masya-Allah tabarakallah, zikir-zikir dan ayat Al-Quran yang kita amalkan setiap hari sebagai benteng diri dan rawat diri ini juga akan memberikan kita satu kesabaran. Kesabaran hati kita akan bertambah. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, faktor kelima, indikator yang tanda kita sembuh, kita akan dapat lihat juga dari segi rezeki kita. Dan insya-Allah rezeki kita akan semakin lancar bila kita semakin sembuh. Memang tak dapat dinafikan gangguan-gangguan jin ni dia akan menyebabkan rezeki kita menjadi sempit. Macam mana tak sempit? Sebab kita tak cukup tidur, kita tak cukup rehat, muka kita letih. So bila muka kita letih, bayangkan dengan muka yang letih tu pergi meniaga nasi lemak, mestilah muka tu jadi tak ceria, dan orang yang nak datang pada orang yang nak datang. Indikator yang keenam pula, tanda kita sembuh adalah melalui dari segi emosi kita. Okey, biasanya kalau sebelum buat rawatan ruqyah, pesakit agak beremosi, tak ada mood ataupun moody sahaja, panas baran sahaja, suka mengamuk. Dan alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, bila selepas buat rawatan ruqyah, biasanya kita akan dapat lihat emosi dia semakin tenang. So bagi pasangan yang selalu bergaduh suami isteri, bila selepas buat rawatan ruqyah, mereka dah semakin kurang untuk bertengkar. Malah mereka bagi tahu kalau ada bertengkar pun sekarang ni mereka dah boleh dapat kawal rasa marah tu. Tak macam dulu kata sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak marah. Okay? So biasanya kita akan dapat lihatlah emosi dia akan lebih stabil, dia akan lebih tenang. Okay? Dan mood dia pula akan lebih ceria dan bersemangat.
Okey. Yang tadi saya dah jelaskan secara detail. So secara umumnya dia ada 6 topik, 6 indikator yang kita akan dapat lihat bila kita sudah sembuh. Yang pertamanya dari segi perubahan pada tubuh badan kita, jasad kita. Okey, yang keduanya dari segi faktor kesihatan tubuh badan kita akan ada perubahan-perubahan. Okey, yang ketiganya kita akan dapat lihat dari segi kualiti ibadah kita. Okey, yang seterusnya kita akan dapat lihat perubahan-perubahan positif terhadap kolbu dan hati kita. Yang kelima, kesan dia terhadap bila sudah sembuh, rezeki kita akan semakin murah, semakin terbuka pintu rezeki. Dan yang keenam, dari segi emosi kita akan semakin tenang, semakin bersemangat, semakin ceria. So inilah 6 indikator yang kita akan dapat lihat bila kita sudah sembuh.